Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, hubungan dan kerjasama yang erat di antara pihak komuniti swasta dengan kerajaan penting dalam membantu mempercepatkan projek pembinaan klinik kesihatan Senadin. Dalam hal ini, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin menzahirkan ucapan terima kasih dan menghargai usaha serta sumbangan pihak NDEX dan Berhad dalam menjayakan pengoperasian klinik kesihatan Senadin. Beliau turut mendedahkan sebuah klinik kesihatan baru yang bertaraf seperti klinik kesihatan Tudan telah dalam jadual pembinaan di kawasan Permai Jaya dan kini dalam proses mencari lokasi yang sesuai. Kita lihat bagaimana kalau kita sektor swasta boleh bekerjasama, kita boleh menyelesaikan masalah bersama demi untuk faedah rakyat kita. Dan bukan itu sahaja, yang sangat-sangat kita menghargai dan mengucapkan ribuan terima kasih ialah pihak swasta ini, pemilik kedai ini, beliau juga sanggup membuat renovasi semua ini, ditanggungjawab oleh CSR. Beliau berkata demikian semasa perasmian klinik kesihatan Senadin di Miri pada pagi Isnin. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin itu menambah pihak NDEX dan Berhad bukan sahaja telah menawarkan bangunan itu untuk sewaan, malahan telah menawarkan pengubahsuaian mengikut keperluan pihak klinik. Selain itu, ianya juga telah selesai terlaksana dalam bulan Julai 2022 dan ditaja sepenuhnya oleh NDEX dan Berhad. Untuk rekod, klinik kesihatan Senadin telah menunjukkan peningkatan kehadiran seramai 2,590 orang dalam bulan Ogos 2023 dengan purata 120 ke 130 orang pesakit sehari. Dalam program berasingan, Datuk Seri Lee berkata semangat perpaduan yang merupakan kunci keharmonian hidup kepelbagaian etnik dan budaya di Sarawak dan perlu diperkukuhkan selama-lamanya. Menurutnya, dalam kehidupan masyarakat majmuk yang diamalkan di negara ini, semua pihak perlu memahami asal-usul, menghormati serta menerima budaya, bahasa, agama dan cara hidup setiap bangsa. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan majlis sambutan perayaan Festival Kuih Bulan Anjuran Persatuan Penganut Buddha Tian Chun Tien di Tudan Fasa 3 pada Ahad. Katanya perayaan Pesta Kuih Bulan merupakan sambutan untuk kaum Cina tetapi masyarakat berbeza agama turut menyertai perayaan ini. Terdahulu dalam program berbeza, Datuk Seri Lee merasmikan larian amal Run for Love 6.0 pada sebelah pagi Ahad. Larian dianjurkan oleh Persatuan Penjagaan Paliatif Miri tersebut bertujuan melibatkan orang ramai yang bermurah hati untuk memainkan peranan penting dalam menampung kos operasi tahunan dalam menjaga paliatif secara sukarela. Dalam ucapannya, Datuk Seri Lee berkata beliau mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada sukarelawan dan ahli Persatuan Penjagaan Paliatif Miri dalam menjaga paliatif. Berita seterusnya, kerja-kerja menaik taraf 5 bulatan di sepanjang Jalan Ekspres Kuching Samarahan bernilai 72.7 juta ringgit bakal siap menjelang 10 Januari 2024 atau lebih awal. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Insinyur Aidillah Riwo ketika mengadakan lawatan kerja ke salah satu tapak bulatan berkata, bulatan ini dinaik taraf untuk penggunaan sistem lampu trafik pintar bersama dengan pembinaan laluan khas sistem transit aliran automasi ART bermula dari Rembus, Samarahan ke Kuching. This project is the upgrading of the 5 Gayatri from Kuching to Samarahan. So we nama jalan tu is apa nama tu? Jalan Kuching Samarahan Expressway. So there are 5 Gayatri or runabout. We upgrade it into traffic light smart system, together with the ART lane, both side ART lane from Samarahan to Kuching, because the ART base will be on at Rembus Samarahan. So from Samarahan to Kuching there will be ART lane. So this contract in particular is to widen the runabout and upgrade the smart traffic light system together with the provision of the
ART lane. Beliau berkata demikian semasa ditemui media di salah satu bulatan Jalan Ekspres Kuching Samarahan pada petang Isnin. Menurutnya, jalan raya tersebut bakal siap menjelang Januari 2024 atau lebih awal serta kerja-kerja penambahbaikan memakan masa akibat pelbagai kekangan terutama sekali faktor cuaca. Bagaimanapun, beliau berharap aspek keselamatan semasa kerja penambahbaikan itu dikawal sebaiknya oleh jurutera daerah yang juga pegawai penguasa untuk projek tersebut. Jelasnya, menerusi tadbir urus sedemikian lebih mudah untuk mengarahkan pihak kontraktor meneliti dan memastikan tahap keselamatan semasa kerja penambahbaikan itu dipatuhi. Ia ekoran satu kebelahangan berlaku Sabtu lalu membabitkan seorang penghulu dari kampung Tabuan Fuchau yang maut selepas keretanya terhumban ke dalam parit monsun berdekatan dengan bulatan ILP Samarahan. Selanjutnya, sektor pertanian dan pelancongan bakal memacu pembangunan di Mambung menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Udara dan Jalan Datuk Dr. Jerip Susil. Beliau yang juga ada Mambung berkata kedua-dua sektor itu mampu memajukan kawasan tersebut dengan infrastruktur untuk kedua-dua sektor telah siap sepenuhnya di bawah Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA. And for Mambung, I emphasize all over again, dua saja. Satu, we concentrate on pembangunan pertanian. Kedua, pembangunan pelancongan. We have finished all the infrastructure. Kita sudah siap dari segi infrastruktur dan prasarana. We have completed about 90% of all our infrastructure except for Kampung Jabir. Kampung Jabir, kampungnya ada soalan tadi dan saudara Bihan pun sudah jawab. Dan Kampung Sepit, 20 juta pun telah diagihkan untuk mengadakan naik taraf Kampung Sepit dan sebagainya. Beliau berkata demikian ketika berucap meresmikan taklimat projek GKCDA daerah Siburan dan daerah kecil Padawan pada Isnin. Tambahnya, Kampung Serepit juga telah diagihkan peruntukan sebanyak 20 juta ringgit untuk dinaik taraf termasuk penyambungan elektrik ke kampung tersebut. Selain itu, katanya sektor pertanian di Mambung bakal memfokuskan kepada penanaman kopi dalam menjadikan kawasan itu sebagai coffee belt di Sarawak dengan projek tersebut bernilai sebanyak 8 juta ringgit. Selain daripada penanaman kopi, pihaknya akan turut memulakan projek perintis untuk penanaman padi di kawasan yang sesuai dalam memastikan keselamatan makanan kepada negeri Sarawak. Untuk sektor pelancongan, Datuk Dr. Jerip Susil menjelaskan terdapat 45 gua dan 48 air terjun yang bakal ditingkatkan infrastrukturnya dalam mempromosikan kawasan tersebut. Keperkembangan di Lubuk Antu. Bangunan anjung usahawan yang bakal dibina dilihat akan memanfaatkan penduduk di sekitar Lubuk Antu yang ingin berkecimpung dalam bidang keusahawanan. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak merangkap Adun Batang Air, Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuh berkata, bangunan yang diluluskan peruntukannya sebanyak 15 juta ringgit oleh Kerajaan Sarawak akan memberi kemudahan kepada penduduk yang mempunyai minat dalam perniagaan membuat latihan cara-cara dalam industri perniagaan khasnya untuk komuniti di Lubuk Antu. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penangguhan Pesta Makanan Waterfront Lubuk Antu 2023 pada Ahad. Menurutnya lagi, beliau akan terus komited dan kerjasama dengan pihak berkepentingan lain bagi memajukan kawasan matang air dan angka lili di Lubuk Antu agar kawasan tersebut dapat melangkah maju ke depan bersama komuniti lain di daerah-daerah lain. Dalam majlis yang sama, Datuk Dr. Malcolm telah menyampai hadiah kepada para pemenang pertandingan karaoke, pertandingan pansuh ikan tilapia merah dan pertandingan gerai tercantik. Manakala di Sematan, dengan Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor telah meluluskan dana berjumlah RM150,000 bagi tujuan membaik pulih tapak perkuburan baru Kristian Kampung Pueh yang bakal memanfaatkan penduduk kampung dan pengguna jalan dari Kampung Pueh ke Teluk Melanau. Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan berkata, kebajikan dan pembangunan di Kampung Pueh untuk kaum Selakor sama ada di Opar dan Tanjung Datu tidak pernah dilupakan oleh Gabungan Parti Sarawak GPS yang mewakili Kerajaan Sarawak termasuk jalan rumah ke rumah yang telah siap dan kemudahan untuk rumah ibadat melalui Unifor. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis sambutan ulang tahun gereja AWC Pueh yang ke-34 di Kampung Pueh Lundu pada Sabtu. Dalam hal itu, beliau turut memberitahu bahawa rumah panjang Pueh akan terus menjadi warisan tarikan pelancong, termasuk pembangunan belia di Kampung Pueh dengan kelulusan sebanyak RM250,000
untuk membina padang futsal dan takraw yang dijangka siap awal tahun depan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS, saksikan serotan peresmian taklimat projek GKCDA Daerah Siburan dan Daerah Kecil Pedawan oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Udara dan Jalan Datuk Tun Jerib Susil pada Isnin. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.